أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tak terhingganya sehingga kini. Alhamdulillah, kita masih diberikan keizinan oleh Allah untuk berada di bulan haji yang kedua, iaitu bulan Zulqa'dah. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan mempermudahkan segala bentuk kebaikan yang ingin kita lakukan, dan Allah, mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk terus mengabdikan diri kepada Allah dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Dan seterusnya kita bersyukur juga di atas nikmat iman dan Islam, yang mana kedua-dua nikmat tersebut adalah yang terbesar dalam kehidupan kita dan ia amat bermakna sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, tuan-tuan, marilah kita memperbaharui niat kita dalam hati. Tidak lain dan tidak bukan apa yang kita lakukan daripada awal siang sampailah ke hari ini dan sampailah bila-bila. Marilah kita sematkan dalam hati apa yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan hanya menuntut redha Allah untuk menunaikan perintahnya, dan insya-Allah mudah-mudahan kita mendapat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita sambung kembali perbicaraan 40 hadis jalan ke syurga, dan kita sudah berada pada hadis yang ke-16, muka surat 42, hadis yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif hafizahullah wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala min al-Qur'ani suratun salasuna ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, rawahu Abu Daud wa Tirmizi. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, ma'ruf. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal Quran suratun, terdapat satu surah di dalam Al-Quran, salasuna ayatan, 30 ayat, yang mana syafaat li rajulin hatta ghufira lahu, yang mana surah itu dapat memberi syafaat, bantuan kepada pembacanya di dunia, hatta, sehingga dia diampunkan. Wahia, iaitu tabarakalladzi biyadihil mulk, iaitu surah yang dimulakan dengan tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Jadi tuan-tuan, hadis yang pertama pada malam ini tidak lain dan tidak bukan seperti mana yang tajuk di atas itu, mencintai Al-Quran. Ayat Al-Quran ada 114 surah, kan? Betul? Ya. 114 surah, 30 juzuk, semua tu ayat-ayat Al-Quran yang perlu kita kena baca. Mesti kita kena baca, mesti kita kena faham, mesti kita kena amalkan. Yang baik kita lakukan, yang dilarang kita tinggalkan. Teladan-teladan, pedoman-pedoman kita kena ambil, kita kena jadikan sempadan. Ada yang perlu dijadikan batasan, ada yang perlu untuk diamalkan.
Jadi ayat-ayat Al-Quran tu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita yang diturunkan malam Lailatul Qadar tu yang kita sedia maklum di bulan Ramadan kita dah bincang. Maka di antara surat ataupun surah-surah ayat-ayat dalam Quran yang ada tu di sini dipilih daripada surah Al-Mulk 30 ayat. Ada tak surah lain 30 ayat? Seingat-ingatlah, ada tak? Qul a'udzu birabbin nas tak sampai. Fatihah 7. Al-Baqarah ratus, 200 lebih. Ali Imran pun lebih kurang tu. Nisa apa semua tu ratus. Lepas tu surah Luqman. Surah Luqman 80 lebih ya. Yasin pun lebih kurang. Waqi'ah pun lebih kurang tu juga. Puluh-puluh tu. Hak yang surah juzuk 28, 20 tu semua gitu-gitu. Kalau ada, tak apalah. Tapi, kalau ada kan. Kalau tak ada, tak apa. Kalau tak ada, yang ni saja. Cuba cek baliklah kod-kod mana nak tahu kan. Ada surah-surah lain yang ayat 30. Tapi kalau tak ada, yang ni je lah. 30 ayat yang dinamakan surah Al-Mulk, yang mana ia boleh memberi syafaat kepada orang yang membacanya. Di mana? Di dunia. Maknanya orang itu mengamal bacaan surah Al-Mulk, maka Allah Ta'ala izinkan kepada surah tersebut di akhirat nanti dijelmakan sebagai seorang makhluk. Surah Al-Mulk, dia nilah, Al-Mulk nilah yang akan ikut sahaja ke mana orang yang suka mengamal di dunia ni, ikut sana, dia akan memberi syafaat sehingga diampunkan dosa dia. Maksudnya dia akan usaha menjadi pembela. Dalam hadis lain, dia akan menjadi pembela kepada orang yang baca. Maknanya di akhirat nanti dia akan ikut selagi mana Allah Ta'ala tak ampun, selagi mana Allah Ta'ala tak masuk dia dalam syurga, selagi itulah dia akan ikut sampai selesai tugas dia, iaitu kewajipan dia memasukkan seseorang itu ke dalam syurga Allah. Maknanya sehingga Allah mengampunkan dia. Jadi tuan-tuan, 30 ayat sahaja. Kalau kita nak baca, nampak macam mudah. Betul? Mudah. Tapi nak membaca, nak maintain 30 tiap-tiap malam tu, Allahu Akbar. Perlu kepada mujahadah, kekuatan. Kalau kita mampu dan diizinkan oleh Allah untuk terus kita beristiqamah, itu rezeki. Bukan senang tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi masa kat kita daripada pagi sampai ke malam ni. Ada kalanya kita okey, ada kalanya kita tak okey. Ada kalanya kita semangat, ada kalanya tak semangat. Jadi tiba-tiba time malam tu letih ya. Apa yang terjadi? Sukar untuk kita baca. Jadi mintalah doa dan berusaha semangat dengan tinggi. Kita minta supaya Allah rezekikan kepada kita boleh baca, boleh amal surah Al-Mulk ni 30 ayat tabarakalladzi ni, untuk kita jadikan amalan bacaan. Ini amalan bacaan sahaja, bukan yang lain. Bacaan sahaja pun sudah boleh mendapat syafaat yang diberikan oleh Allah melalui apa? Surah Al-Mulk. Allahu Akbar. Masa kita nak baca tu, kita baca untuk menunaikan perintah Allah, menunaikan saranan Nabi SAW. Selebihnya kita berdoa mudah-mudahan surah ini memberi syafaat. Surah ini akan memberi syafaat kepada kita ketika mana di alam barzakh sampai ke alam akhirat sana, sampai masuk syurga lah. Senang cerita, sampai masuk syurga. Bahasa senang kita kata pembela, lagi senang escort kita pergi mana. Seronok kan? Ada orang iring kita pergi mana-mana duk macam tu. Allah, seronok. Walaupun kita tahu dia bukan kuat mana pun, tapi ada orang iring tu, rasa
Gah lah sikit kan. Kita pergi majlis makan kenduri ke apa, tiba-tiba ada orang apik kita irin. Maknanya tetamu khas masuk kan. Jadi semangat lain kan. Jadi maksudnya dihormati. Itu satu penghormatan daripada siapa? Allah kepada siapa? Hamba-hambanya yang di dunia sanggup mengekang hawa nafsu untuk nak baca. Bukan senang tuan-tuan. Ni nak mula baca Al-Mul ni bukan senang. Jadi usaha bagi boleh. Senang tak senang, kalau malam pertama berjaya, malam kedua berjaya, ketiga tak berjaya, keempat kena bagi mula balik. Sampai berjaya sungguh-sungguh, sampai orang kata sedarah sedaging. Macam itulah. Sampai kalau kita tak buat, rasa macam ish. Ada tak kena? Hari ni apa yang aku tak buat hari ni? Oh, rupa-rupanya aku tak minum teh tarik. Tu teh tarik. Kan? Tak boleh, rasa pelik hari ni. Lain macam, rupanya tak kena teh tarik. Sepatutnya teh tarik pagi, tengah hari, petang dan malam 4 kali. Rupa-rupanya dia baru kena sekali, 3 kali tak kena lagi. Dia rasa lain lah. Macam itulah. Surah Al-Mul pun seolah-olah kalau kita tak baca malam-malam tu, kalau kita nak tidur, kenapa susah nak tidur? Rupanya tak baca lagi surah Al-Mul. Maka bangun, baca surah Al-Mul, tabarakalladzi biyadihil mulk. Jadi masa mana nak baca? Kalau ikut dalam riwayat hadis Nabi SAW, Nabi baca semasa hendak tidur. Jadi maknanya nak tidur malam. Bacalah. Sama ada baca teh kati ke, ataupun di waktu malam, mana-mana malam lepas isyak. Malam, bacalah lepas maghrib ke, lepas isyak ke, nak tidur ke, baca. Sebab itu dah masuk waktu dia. Yang terbaik kita baca masa mana? Masa nak tidur tu kita baca. Hak tu lagi berat. Masa nak tidur, qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Sapu 3 kali tu pun nak tidur dah. Tiba-tiba nak kena baca macam tu. 3 kali kena buat. Betul, ayat kursi lagi, amanar rasul lagi, qul ya ayyuhal kafirun lagi, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Lepas tu bismillah lagi. Pakai tak tidur lah, ataupun tidur dulu sebelum membaca. Jadi nak tidur pun banyak zikir-zikir sebenarnya yang diajar oleh Nabi SAW. Paling kurang bismikallahumma ahya wa amut. Kalau bismikallahumma ahya wa amut pun tak sempat, parah. Parahlah. Kan? Tak nak baca apa, tidur macam tu. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Azkar yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah, sebelum tidur, zikir-zikir yang dimuat dalam tu menunjukkan apa? Tidur kita ni mesti kena ada persediaan. Bukan main tidur ya, bukan main apa orang panggil apa? Balonnya rasa mengantuk, tidur. Bukan macam tu. Ada persediaan yang telah disusun oleh Nabi SAW. Nak bagi comel lagi, tengok dalam kitab karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali susun comel-comel nak bagi mudah. Diambil daripada hadis Nabi, disusun satu-satu. Nak tidur kena buat apa? Buat yang ni, buat yang ni, buat yang ni, buat yang ni, buat yang ni. Yang mana kita dah buat, okey. Cantik, cantik, cantik. Imam Ghazali dah tak list dah, cantik kat kita. Ikut je, follow je satu-satu. Kalau tak nak juga, maka salah siapa? Salah diri kita sendiri. Okey, itu hadis yang pertama. Sedia maklum nah. Doa-doalah supaya kita istiqamah. Kita ajak orang rumah kita, keluarga kita, semualah dapat tabarakalladzi. Kalau kita boleh, kita baca ramai-ramai dalam rumah kita kan, anak beranak kita sebelum tidur tu, pakat baca-baca ramai-ramai. Tabarakalladzi biyadihil mulk, kan? Cantik. Seronok. Bukan senang nak buat. Kan? Okey, hadis yang kedua, an Abdullah ibn Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam
bersabda as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil 'abdi, puasa dan al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba Allah. Tu ada dua makhluk, ada dua benda, puasa dengan Al-Quranul Karim, puasa dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah puasa dengan Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala izinkan kedua-dua boleh memberi syafaat. Maknanya apa? Ibadah Quran dan juga bacaan Al-Quran dan juga ibadah puasa. Puasa tentulah puasa wajib tambah dengan puasa sunat. Puasa sunat tuan-tuan, banyak tak puasa sunat? Senin Khamis kan? Banyak lagi. Apa dia? Yang pertama Isnin Khamis. Yang kedua puasa putih 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Yang kedua puasa hitam. Puasa hitam tadi putih, ni hitam. Hak hitam tu hak ujung lah. 27, 28, 29 tu hitam. Maksud hitam tu nak menghilang, nak terbit bulan anak bulan. Lepas tu habis. Takkan habis, banyak lagi. Arafah, apa tu, puasa bulan haram kan? Apa dia lagi? Puasa Rajab, puasa Sya'ban, puasa apa lagi tu? Puasa banyak tu. Puasa Nabi Daud selang sehari tu. Banyak lagi. Puasa-puasa sunat tu yang disarankan oleh Nabi SAW, ulama mengatakan kalau kita kira elok-elok tu, maknanya 6 bulan kita berpuasa. Kalau himpun puasa-puasa sunat tu, hak semua-semua hak yang kita tahu tu, lebih kurang macam kita puasa 6 bulan. Campur-campur mai campur pi, tolak mai tolak pi, 6 bulan kita berpuasa. Campur pula dengan puasa Ramadan sebulan lagi. Jadi 7 bulan. Hak wajib satu, hak lebih tu sunat. Jadi tuan-tuan, itu dia puasa. Okey. Puasa dengan Al-Quran, Allah izinkan mereka memberi syafaat kepada siapa? Hamba Allah. Okey, itu satu. Yaqulu siyam, puasa ni dia bagi tahu kepada Allah, dia cakap dengan Allah, dia berdialog dengan Allah. Rabbi, Tuhanku, wahai Tuhanku, inni mana'tu ta'am wa syarab bin nahar fasyafi'ni fihi, sesungguhnya aku menghalang hamba Allah ni dari makan dan minum di siang hari, oleh itu izinkan daku memberi syafaat kepadanya. Ni di akhirat nanti puasa ni, kita puasa, hak puasa kita tu nanti akan minta kepada Allah, ya Allah, dia ni puasa Ramadan, dia ni Isnin Khamis, dia ni puasa ketika mana tak ada makanan dia puasa. Dalam mazhab Syafi'i disunatkan puasa kalau tak ada makanan apa. Pagi tu tengok tak ada apa, niat puasa. Puasa sunat, tak kira hari apa pun. Macam tu. Ada dia punya. Sebab Nabi kan pernah kan bangun pagi, tengok-tengok, tanya isteri dia, ada apa hari ni nak makan? Tak ada apa. Puasa. Dah, settle. Kita jarang buat macam tu. Sebab apa? Ada. Kita selalu ada makanan. Kan? Kalau kata tak ada di rumah makanan tu, memang betul-betul tak mampulah, kan? Ada, tak apa. Tapi Nabi pernah mengalami situasi macam tu, bangun tak ada apa. Okey, tak apa. Jadi puasa ni di akhirat nanti dia minta kepada Allah untuk memberi syafaat. Alasan dia apa? Ya Allah, dia ni dulu puasa dengan sebab aku, dia tak makan, tak minum, dia berpuasa, maka izinkan aku bagi syafaat kepada dia. Jadi kalau kita ni jenis
orang suka berpuasa, insya-Allah boleh mendapat syafaat tersebut. Jadi mintalah doa supaya kita boleh berpuasa. Orang lelaki dengan orang perempuan rajin puasa. Satu kena qada, confirm dah. Kan? Confirm dah kena qada, kan? Hak yang tak qada tu hak berusia lanjut dah tu tak ada apa. Tu mungkin tak qada. Tapi hak biasa-biasanya qada, kena rajin lah macam mana pun. Okey. Hak sunat-sunat pun dia orang rajin. Kita ni rajin juga, bukan tak rajin kan? Rajin juga. Peneman, dia panggil peneman. Baguslah kalau jadi peneman kepada isteri berpuasa, baguslah, tumpang semangat. Orang rumah berpuasa, kita tak nak puasa, alamat tak makanlah. Hari ni di rumah tak ada siapa nak masak, makan kat luar, tak kit dah, tak seronok. Jadi puasa, kan? Jadi itu tumpang semangat. Bila kita tumpang semangat, kita pun lama-lama terbiasa. Isnin Khamis mesti puasa punya, kan? Jadi kalau ada anjuran ramai-ramai surau ke, esok kita pakat puasa sunat Isnin, kita mai buka puasa kat surau, lagi bagus. Sebab semangat ramai-ramai. Sebab buat amal ibadah ni kena bagi semarak, bagi semarak semangat tu, bagi ada. Kalau buat ibadat seorang-seorang ni, dia tak berapa nak semangat. Jadi ada ibadat yang kena buat seorang-seorang, ada ibadat kena buat ramai-ramai. Sembahyang jemaah buat seorang-seorang bukan boleh, tak jadi jemaah. Jadi kena semangat, bagi ramai, ramai. Sembahyang jemaah kena buat ramai-ramai. Puasa pun macam tu, kita ajak ramai-ramai lagi semangat. Betul tak? Macam puasa bulan Ramadan, pakat-pakat puasa, relax. Tapi puasa sunat, pakat-pakat tak puasa. Ada yang puasa, ada yang tak puasa. Tu yang letih tu. Nak berhabis 6 hari di bulan Syawal pun duk kira, duk kira bila kan. Okey, tak apa. Yang kedua, wa yaqulul Quran, Quran pun minta kepada Allah, Rabbi inni mana'tuhun naum bil lail fasyafi'ni fi fayashfa'ani. Ya Allah, sesungguhnya aku menghalang dia daripada tidur di malam hari sebab dia baca Quran. Oleh itu izinkan aku memberi syafaat kepada dia. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kedua-dua memberi syafaat. Jadi siapa yang rajin puasa, siapa yang rajin baca Quran di dunia, Masya Allah, mereka akan cari orang-orang tersebut. Mana tuan aku, mana dia orang yang suka kepada aku, mereka akan mendapat. Jadi tuan-tuan, bulan Ramadan kita boleh khatam Quran. Bulan bukan Ramadan pun kita juga kena khatam Quran. Usahalah baca Quran sikit. Kalau boleh satu bulan sekali khatam. Kalau boleh juga 2 minggu sekali khatam, kan? Kalau boleh juga seminggu sekali khatam. Kalau boleh seminggu khatam. Seminggu khatam maknanya sebulan 4 kali. Kalau sebulan 3 kali pun cantik lah. Maknanya seminggu lebih lah dia ambil masa. Seminggu lebih. 3 kali khatam. Jadi 10 hari lah. 10 hari khatam. Jadi 3 kali khatam. Masya Allah, tabarakallah. Nampak kalkulit tu nampak macam boleh buat. Tapi time nak buat tu, alamak, 9 hari dah. Baru juzuk yang ke-20. Penat, kan? Nak sehari lagi, kan? Jadi oleh kerana itu, usahalah. Benda tu bukan nak suruh kita gelojoh, tapi semangat. Sikit-sikit, lama-lama kita berhasil. Makan pun kita nak tambah, betul tak? Ada siapa makan tak mau tambah dah? Sebab dia penyakit tu yang dia tak mau tambah. Hak sihat tu, makan kita pun nak tambah. Tapi ibadah Quran tu, takkanlah tak nak tambah, kan? Takkanlah aku cukup lah, sehari semuka pun okey lah daripada tak. Takkanlah macam tu daripada dulu, kini dan selamanya macam tu. Tak.
Dulu tak apalah dulu. Sekarang kena ada perubahan dalam hidup. Bab makan, bab hidup atas dunia, bab rumah, bab harta kita nak perubahan. Kita tak mau yang lama. Bab gaji kita nak semua nak naik. Betul kan? Kita semua pangkat, semua pulun-pulun nak dapat yang terbaik. Untuk dunia, okey. Tapi untuk akhirat, takkanlah tak nak begitu. Maka oleh kerana itu, berusaha untuk kita lakukan. Tak apa, yang lepas, sekarang aku usahakan supaya aku boleh khatam Quran. Tak apa, target dulu 2 bulan sekali, kan? Ataupun 3 bulan sekali. Berjaya. Undur, bagi jadi 2 bulan pula. Berjaya. Sebulan pula nak tengok, berjaya ke tak? Pup, berjaya. Lagi 3 minggu, slow sikit, tak apa. 3 minggu tu kena prepare bagi boleh berjaya. Sampai kalau boleh seminggu sekali. Jadi ala kulli hal, usahalah. Benda tu kena atas kekuatan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan dan rahmatullah, hadis satu lagi, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, Nabi bersabda, man qara'a ayatal kursi, ni ayat kursi. Sesiapa yang baca ayat kursi. Ayat kursi berapa ayat? 1 sahaja nah. Ayat kursi 1 ayat sahaja. Dimulakan dengan apa ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bukan wa ilahukum ilahun wahid. Itu ayat lain. Selalu kita duk baca tahlil kan, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la, seolah-olah macam ia daripada satu. Bila orang kata baca ayat kursi, dia ambil wa ilahukum. Maknanya dia salah faham. Sebenarnya masa kita nak baca wa ilahukum tu, bagi habis, berhenti sekejap, bagi ada saktah untuk nak sambung ayat kursi, untuk nak membezakan ini ayat lain, ini ayat lain. Macam kita baca Fatihah, waladdallin, sekejap saktah, amin, untuk nak membezakan amin tu bukan daripada ayat Al-Quran. Okey. Dubura kulla salatin, setiap kali selepas salat. Dubura kulla salatin, selepas salat. Baca dalam wirid sembahyang tu lah. Lepas salat kita baca. Jadi lepas salat kita baca ayat kursi. Jadi lepas salat Nabi suruh baca macam-macam. Dalam hadis yang berbeza. Ingat nah, lepas sembahyang Nabi suruh kita berzikir macam-macam. Ulama kumpul. Hak ni, yang ni, lalu digubal, dihidangkan kepada kita macam kita duk wirid selalu. Jadi dalam masyarakat kita, terutamanya di tanah Melayu kita ni, zikir lepas sembahyang macam kita duk baca. Ikut. Kita nak pusing sana ke depan ke belakang, boleh, tak ada masalah. Negara lain cara lain pula. Tapi di negara kita, ulama kita susun elok-elok macam mana nak berzikir tu, macam tu. Zikir di negara kita ni daripada dulu sampai sekarang lepas sembahyang ni dihimpun oleh seorang ulama kota Madinah, yang mana ulama kita Nusantara kita ni pi mengaji di Mekah banyak sana tu, mengaji kat sana. Ulama sana lah yang atur untuk kita zikir sini, dia orang bawa mai kat sini. Semuanya diambil daripada hadis Nabi SAW yang berbeza, cuma susunan tu kreatif daripada ulama. Jadi jangan duk pelik pula. Ada ke zaman Nabi zikir macam kita? Ada lah. Susunan tak ada lah. Susunan tak macam dengan kita, tapi ada. Susunan tu kreatif masing-masing, yang perlu nak bagi comel seragam dalam zikir. Okey, tak apa. Jadi di antara zikir selepas sembahyang,
baca ayat kursi, fadilat dia lam yamna'hum min dukhulil jannah illa ayyamuta, iaitu dapat menghalang dari masuk syurga kecuali mati. Maksudnya apa? Orang yang mengamal ayat kursi ni sampai mati confirm insya-Allah dapat masuk syurga. Akidahnya utuh, pegangannya kuat, pemeliharaan Allah terhadap dia zahir dan batin wujud sampai ke mati. Dia lepas mati memang janji dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, lepas sembahyang jangan lupa baca ayat kursi. Itu je. Okey, jadi kita biasanya baca ayat kursi lepas apa? Istighfar. Lepas tu kalau ada la ilaha illallah untuk maghrib dan subuh 10 kali. Yang lain tak baca tak apa. Lepas tu Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Hak tu maghrib dengan subuh juga. Waktu lain tak baca tak apa. Lepas tu Allahumma antas salam, kan? Lepas tu Fatihah. Lepas Fatihah tu ayat kursi. Itu urutan yang kita duk buat selalu macam tu. Okey. Kita tengok keterangan yang di bawah ni tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah. Jadi 3 hadis tadi tu kesemuanya berkaitan dengan mencintai Al-Quran, membaca, beramal dengan Al-Quran. Cuma baca saja, tak faham lagi. Baca. Apatah lagi kalau kita memahami dan kita mendalami, lagilah amat-amat bernilai. Okey, kita tengok keterangan pada muka surat 43. Melihat Al-Quran adalah ibadah. Ingat, melihat Al-Quran adalah ibadah. Membacanya ibadah. Mengajarnya ibadah dan memahaminya juga ibadah. Apa sahaja yang berkaitan dengan Quran, ibadah. Pegang, bawa, bagi ke orang tu semua ibadah. Jadi oleh kerana itu, kalau kita nak baca Quran, bukan hafal. Kalau kita nak baca Quran, aku nak baca Quran. Walaupun aku dah hafal 30 juzuk, tapi aku nak baca Quran, buka, tengok. Kenapa? Kerana tengok pun dapat pahala, baca dapat pahala, tengok pun dapat pahala. Tapi kalau kita berniat nak hafal, tak payah duduk tengoklah sebab kita nak hafal. Kan? Tapi kalau kita berniat, aku nak baca Quran lah. Walaupun kita hafal surah tu, ambil juga Quran. Contoh macam kita duduk baca Tabarakalladzi biyadihi. Kita hafal. Tapi orang bagi kertas tu surah ke, ambil, buka, baca. Sebab apa? Kita nak pahala melihat. Melihat dapat ibadah. Double lah. Jadi jangan kita tak ambil. Walaupun kita hafal, jangan kita tak ambil. Rugi. Sebab apa? Masa tu kita boleh tengok, tapi kita tak tengok. Macam Yasin. Ada setengah orang dah hafal, tak payahlah, ikut aja. Yasin wal Quranil Hakim, tak ada masalah. Tapi ambil, buka, tengok. Sebab apa? Nak dapat pahala melihat. Okey, apatah lagi mengajar, apatah lagi menegur orang baca yang salah. Semua ibadahlah, senang cerita. Oleh kerana itu berkaitan dengan Quran, maka pegang, kena mengambil wuduk. Okey, teruskan. Ulama berkata, jika kita ingin berbicara dengan Allah, maka dirikan solat dan pohonlah munajat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita nak orang panggil apa, nak sembang lah orang kata, kita nak berbicara dengan Allah, maka berbicaralah melalui membaca Al-Quran. Jadi digalakkan sebelum kita proses nak baca Quran tu, sembahyang 2 rakaat sunat dulu. Kalau kita baca tengah malam, 2 rakaat sunat di tengah malam. Lepas tu buka Quran, baca. Kita di tengah malam kita boleh baca Quran 2 keadaan. Satu keadaan kita membaca di dalam sembahyang. Kita baca Quran dalam sembahyang. Satu keadaan kita boleh membaca di luar sembahyang. Habis sembahyang, kita buka Quran, kita baca. Bagi orang yang hafal Al-Quran, tak ada masalah. Allahu Akbar, berdiri lama, membaca Al-Quran sambil berdiri. Mana ada orang baca sambil rokok? Tidak. Ada sambil sujud? Tak ada. Baca Quran sambil berdiri sampai
10 muka surat sampai Al-Baqarah, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Nabi pernah buat macam tu, sahabat-sahabat pernah buat macam tu. Lepas tu baru rokok. Jadi panjangnya baca, maka lagi terbaik. Kalau orang tak mampu, maka bacalah pendek-pendek selepas solat. Baca Al-Quran, buka. Bila sebut baca tu, kita buka, kita tengok. Okey. Al-Quran merupakan mukjizat. Kenapa ulama menyebut kalau kita nak sembang, nak berbicara dengan Allah, kita melalui Al-Quran? Sebab Al-Quran tu ada panduan, ada arahan, ada larangan, ada panduan. Tu semua seolah-olah kita berbicara dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata buat, macam itulah kita pun terasa macam buat. Oleh kerana itu orang-orang soleh, mereka apabila mereka membaca Al-Quran, seolah-olah Quran tu baru turun, segar bugar, seolah-olah Al-Quran tu atas kepala dia. Macam tu perasaan mereka. Kita taklah sampai tahap macam tu, baca Al-Quran seolah-olah macam Al-Quran itu menegur kita. Kita tak sampai macam tu lagi. Tak apa, baca sampai kita merasai, jiwa kita merasai seolah-olah larangan dalam Quran ni larangan untuk aku. Perasaan macam tu. Tegahan dalam ni tegahan untuk aku. Memang betul pun. Tapi perasaan tu tak wujud, maka kita tak rasa. Tapi kalau wujud, jadi macam mana nak wujud? Kena fahamlah. Jadi kena belajarlah. Kena usaha. Dia tak akan sampai macam tu. Dia tak akan terbang melayang masuk dalam fikiran kita. Tak. Melainkan kita kena berusaha faham, memahami. InsyaAllah baru kita boleh merasai bahawa Allah sedang berbicara dengan kita. Kalau kita merasai macam tu, Allahu Akbar, maka berertilah kita membaca Al-Quran sepatah demi sepatah, semuanya amat bernilai buat diri kita. Sentiasa tersentuh hati dengan Al-Quran. Satu, sebab kita tak pandai, tak faham baca bahasa Arab, tu satu. Jadi kita kena usahalah. Orang Arab dia dah faham, dia kena usaha sikit lagi. Kita kena usaha banyak lagi supaya memahami. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Rahsia dan keajabannya dirasai oleh manusia sepanjang zaman apabila kitab ini terus-menerus dikaji dengan kajian-kajian ilmiah. Itulah yang saya katakan, Al-Quran ni seolah-olah apabila kita baca, seolah-olah macam dia baru turun, segar bugar. Sebab Al-Quran ini daripada zaman berzaman, daripada zaman Nabi sampai ni 1400 tahun, masih lagi dapat kita mengambil manfaat, masih lagi ada mukjizat dia, masih lagi ada kekuatan dia, dan tak mampu siapa pun merubah. Cuba bayangkan 1400 tahun kitab ini sampai ke tangan kita dengan selamat. Siapa yang jaga? Allah yang memelihara. Mana ada buku-buku, karya-karya kalangan orang-orang dulu sampai beribu ratus macam ni selamat sampai tanpa ada pindaan. Mana ada 1400 tahun. Yang ada pun setakat 100, 200 tahun, 300 tahun. Itu menandakan kehormatan yang Allah bagi. Maka Quran Allah janji dah, tak ada siapa mampu pun untuk merubah. Memang ada orang merubah, tapi tak mampu. Sebab pemeliharaan sampai dekat tangan kita, sampailah nanti Quran dihapuskan. Okey, sikit lagi. Amat malang jika ada ibu bapa yang membiarkan anak mereka tidak pandai membaca Al-Quran. Sebaliknya mereka bersusah payah menghantar anak mereka ke pusat tuition untuk belajar bahasa Inggeris, matematik, sains dan sebagainya. Mereka sanggup membayar yuran yang agak mahal. Bahkan juga jika anak mereka gagal dalam mata pelajaran itu, mereka sampai menangis kesedihan. Persoalannya, berapa ramai ibu bapa yang menangis bila anaknya tidak pandai Al-Quran dan tidak sempurna pengetahuan fardu ain. Ini teguran kepada sesetengah orang, bukan semua. Ada ramai yang mengambil berat tentang anak Al-Quran, sanggup pergi belajar. Pergilah kat mana-mana yang asalkan anak dia boleh baca Quran, keluar duit banyak, ke mana-mana dia tak kisah. Tetapi ada setengah orang dia susah. Bab Al-Quran dia rasa berat nak keluar yuran untuk pengajian. Adapun untuk kos-kos peperiksaan yang anak dia nak jalani tu, dia terpaksa ambil tuition lain tu, hak tu dia
dia lebih menekan daripada Al-Quran. Itu tak sepatutnya berlaku. Kena tekan dua-dua. Kena tekan dua-dua. Ilmu ni pun kena tekan, ilmu ni pun kena tekan. Dua-dua kena memberi penekanan. Lebih-lebih lagi Al-Quran. Sedihlah kalau anak yang sihat, yang normal. Anak yang tak normal lain cerita. Anak yang sihat, anak yang normal, tiba-tiba tak boleh membaca Al-Quran. Sedih. Sebab apa? Kewajipan kita sebagai ibu bapa seorang Islam kena bagi boleh sekurang-kurangnya macam itulah. Okey, sikit lagi. Umat Islam mestilah berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Alangkah bahagianya jika kita dapat mengkhatam Al-Quran beserta tafsirannya, kerana dengan kefahaman barulah bacaan itu lebih terkesan bagi kita dari menyentuh perasaan kita. Ingat, selain daripada baca, maka kita juga kena memahami. Maka apa kewajipan kita? Mula-mula belajar cara nak baca Quran. Bila dah pandai belajar baca Quran, kena belajar apa? Bukan belajar taranum, belajar tafsir, memahami Al-Quran. Kalau lepas baca Quran, terus dia belajar taranum, salah. Salah di sudut urutan dia. Dia kena buat apa? Belajar untuk memahami. Maka belajarlah tafsiran untuk memahami Al-Quran sikit demi sedikit dalam masa yang sama. Nak taranum ke apakah, terserah. Okey. Tuan-tuan dan rahmatullahi Allah, kita bagi laluan dekat azan. Sekejap lagi sikit kita sambung. Silakan. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد وسلم بعث إنك لا تخلف. Amin amin ya rabbal alamin wa sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Tuan-tuan dan puan-puan, sikit lagi kita sambung insya-Allah. Muka surat 44 yang bawah sekali itu,
berkaitan dengan Al-Quranul Karim, di sana ada satu perkara lagi selain daripada kita membaca, selain daripada kita memahami, selain kita mengambil berat terhadap Al-Quran, di sana ada perkara yang mana ketika mana kita membaca Al-Quran, ia amat-amat sangat-sangat dituntut dilakukan dan kebanyakan orang tak buat. Ada orang buat tapi ramai yang tak buat. Okey, apa dia? Kita tengok perenggan yang bawah tu. Apabila kita melalui ayat rahmat, ayat Quran kan ada yang berkaitan dengan rahmat-rahmat Allah. Kita memohon rahmat daripada mana? Bila kita baca ayat-ayat yang Allah Ta'ala cerita tentang rahmat kepada umat-umat, maka kita berhenti dekat tu, kita minta. Tu kita kena faham lah. Kita kena minta, ya Allah rahmati aku juga. Cakap bahasa Melayu kita, tak ada masalah. Okay. Apabila kita melalui ayat azab, ayat-ayat yang menceritakan neraka, ayat-ayat yang menceritakan dengan azab-azab umat-umat yang terdahulu, kita minta lindung. Allahumma inni a'udzubika min zalik. Ya Allah, aku minta lindung daripada benda-benda macam tu. Allah Ta'ala cerita kaum yang terdahulu, Samud, Ad, apa semua yang dibenam, yang dihancurkan. Ya Allah, aku minta lindung daripada tersebut. Macam tu. Itu memang disunatkan. Apabila kita melalui ayat yang memohon ayat perlindungan, apabila kita melalui ayat tentang syurga, kita berdoa agar dapat menjadi penghuni syurga. Ayat-ayat syurga kan banyak. Ayat-ayat yang menceritakan tentang apa? Tentang syurga, nikmat syurga dalam surah Al-Waqi'ah kita duk baca tu kan. Dalam surah-surah yang lain tentang syurga, tentang nikmat syurga, tentang orang yang masuk syurga, maka kita berdoa, Allahumma adkhilni al-jannah. Ya Allah, masukkanlah aku juga ke dalam syurga. Tambah lagi, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Orang masuk syurga ni ada banyak jenis. Masuk juga last kali syurga. Tapi ada yang kena lalu dulu di laluan, bukan laluan sutera, laluan neraka tu, sebelum nak masuk ke dalam syurga. Hak tu yang kita tak mau tu. Jadi kita nak mula daripada bangun daripada apa? Daripada kubur di mahsyar tu, kira perjalanan tu terus ke syurga. Hisab, sirat, semua clear. Zap, masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Maksudnya kena lalu juga. Cuma VIP lah. Special punya. Sebab tak ada apa nak diperhitungkan. Sebab Allah dah ampunkan. Okey. Apabila kita berjumpa ayat tentang neraka, kita berdoa agar selamat daripada api neraka. Macam tu. Dan apabila kita berjumpa ayat perintah untuk bertasbih, maka kita segera bertasbih. Adakah dalam Quran ayat-ayat yang suruh, yang bercerita tentang tasbih-tasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala tu? Banyak. Hak surah yang kita hafal sekali apa dia? Sabbihis kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Surah Al-A'la kan? Jadi baca surah tu, Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, bertasbihlah kan? Sabbihisma rabbikal a'la. Maka kita bacalah Subhana rabbiyal a'la. Betul, barulah sambung ayat seterusnya. Ramai yang tak baca lah dalam sembahyang. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Terus. Sepatutnya kena berhenti, sunat. Sabbihisma rabbikal a'la, pelan-pelan. Subhana rabbiyal a'la. Makmum pun sama. Subhana rabbiyal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Kalau orang tak biasa, sabbihisma rabbikal a'la, dia pun pelan-pelan. Subhana rabbiyal a'la. Lepas itu sengap. Nak sambung, lupa. Dah tak biasa, bagi biasa. Bagi biasa. Okey. Ada lagi lah ayat-ayat tasbih yang lain macam itulah. Begitulah seterusnya dalam Quran. Ada ayat surah apa lagi? Surah Hak Sajdah. Kan? Surah-surah Sajdah tu. Wasjud waqtarib. Kan? Kalau kita tak boleh sujud, kita gantilah dengan tasbih. Kan? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian surah Al-Qari'ah, hujung dia apa dia? Narun hamiyah.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Surah Tabarakalladzi, wattini waz-zaitun. Last sekali. Hak tu Imam baca tadi tu, last sekali. Apa dia wattin last sekali? Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Jawapan dia kena sebut macam tu. Imam pun kena, makmum pun kena. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Hak tu surah Wattin yang last sekali tu. Jawab macam tu pelan-pelan. Lepas tu apa dia lagi? Banyak lagi hak surah pendek-pendek. Surah Al-Mulk yang kita sebut tadi tu. Last sekali surah Al-Mulk sebut macam mana? Lupa. Tak baca lupa. Bila baca hak last sekali tu. Jawapan dia bila kita habis kita baca surah Al-Mulk last sekali tu, jawapan dia apa dia? Allahu Rabbul Alamin. Surah La uqsimu bihadzal qiyamah, biyaumil qiyamah, surah qiyamah. La uqsimu biha. Lupalah lagi. Bila tak baca, bila baca jadi macam itulah. Okey, surah Al-Qiyamah penghujung sekali. Bala innallaha ala kulli syai'in. Banyaklah. Jadi surah-surah ayat-ayat yang mana perlu kita kena ada doa macam tadi, saranan tasbih dan juga jawapan-jawapan interaksi kita dengan Al-Quran tu yang mana perlu kita buat dan kita baca. Hak ni benda ni ramai yang kurang ambil berat. Benda ni sunat saja, tetapi elok kita menyahut seolah kita berinteraksi dengan Al-Quran. Quran kata macam ni, kita sahut. Quran kata macam ni, Quran buat soalan, siapa yang lebih berkuasa? Maka jawapan dia Allah. Macam tu. Jadi macam tu interaksi kita dengan Al-Quran, baik dalam sembahyang ataupun di luar sembahyang. Masa kita baca Quran ataupun bertadarus sampai ayat-ayatnya macam tu, kita sambut, kita sahut. Supaya apa? Supaya kita ada antara kita dengan Al-Quran yang kita baca dalam keadaan yang kita penuh kesadaran. Okey, teruskah? Kita mesti respon dan berinteraksi dengan ayat yang kita baca. Itulah menandakan kita memahami, menandakan kita ada reaksi dengan ayat-ayat yang kita baca, dan itulah yang akan memberi kesan dalam kehidupan kita dengan Al-Quranul Karim. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, di antara zikir yang terbaik juga adalah kita sering membaca Al-Quran. Yang pertama, usahalah untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran dengan kita mentelaah, mempelajari tafsir-tafsir sedikit demi sedikit, insya-Allah. Kemudian lepas tu barulah kita dapat meresapkan bacaan itu ke dalam hati kita, barulah ada kesan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan dirahmati oleh Allah, kesimpulan daripada apa yang kita baca pada malam ni iaitu apabila kita mencintai Al-Quran ataupun kita menjadikan Al-Quran itu sebagai kekuatan dalam kehidupan kita pegangan, insya-Allah tak sia-sia di dunia dan juga di akhirat. Maka oleh kerana itu usahalah sesiapa yang lancar membaca Al-Quran, lagilah lebih banyak dia daripada orang yang tidak lancar. Hak yang tak lancar ni berusaha supaya dia menjadi lancar. Kenapa? Kerana bila dia lancar, dia akan mendapat kelebihan yang luar biasa bersama dengan malaikat safarah, malaikat yang Allah Ta'ala utuskan untuk orang-orang yang membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita sedikit sebanyak mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita bersama, dan insya-Allah itulah kekuatan yang ada pada kita, saling-saling kita mengingat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sab. Insya-Allah subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sab. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma, zayyina bil hilmi wat taqwa wal akhlaqil hasanah, faqihna fi din, zidna 'ilma wa sallallahu alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.